Sebagaimana hari ni kita nak ambil apa ni berkenaan dengan banyak lah. Demo duk tanya buku hadiah pahala, hadiah apa saat itu. Ada sebuah kitab ayah mak ni boleh mari mensebarkan masalah hadiah pahala. Jadi selama-lama dah. Mana kata ada satu kaum beragama akibat suatu fatwa baru daripada beberapa orang mubalik yang tidak bertanggungjawab. Yang memfatwakan bahawa menghadiahkan pahala tahlil, pahala wakaf, pahala baca ayat suci Al-Quran Al-Karim, pahala sedekah dan lain-lain sebagainya kepada kaum kerabat yang telah meninggal dunia tidak berfaedah dan tidak akan sampai kepadanya, sia-sia saja. Ni setengah daripada kaum yang mana yang memfatwakan kita ni jadi perkucalan habis. Dan ada pula fatwa lebih tajam daripada itu yang mengatakan bahawa pekerjaan itu bid'ah. Haram, masuk neraka kerana tidak ada alasan daripada Quran dan hadis Nabi. Sebenarnya ulama-ulama tua menjadi guncang kaum muslimin, pengikutnya pun guncang kerana fatwa ini berlainan dari yang selalu didengarnya dan berlainan daripada amal ibadat yang dikerjakannya setiap hari. Dan bahkan berlainan daripada i'tikad dan kepercayaan yang dianutnya. Lalu itulah sedang mengajar rahmati saya sekalian. Di dalam buku itu, sebagaimana dalil-dalil daripada hadis Nabi yang menyatakan bahawa pahala-pahala amalan yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia itu sampai kepadanya dan berfaedah untuknya. Umat Islam menjadi reda dan bersenang hati akibat buku kecil-kecil saat itu. Yang sebenarnya dalam ni ayah mak nak royak mari kena dengar. Masalah hadiah pahala. Ialah hakikat hadiah pahala itu setiap orang Muslim yang balik berakal diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ia mengerjakan suatu amal ibadat. Pergi kejap ambil tunyai tu, pergi tunyai kejap. Apabila kita berjumpa masalah berkenaan dengan cara ni, kita boleh yakin kata semua saat itu dia berlawan dengan ahli sunnah wal jamaah dan mengikut mazhab Imam Syafi'i dan kepada sahabat-sahabat ataupun daripada ijma' ulama. Seorang yang bersedekah ataupun berderma kepada fakir miskin mendapat pahala atas amalannya itu. Seorang yang memberikan harta wakaf mendapat pahala atas amalannya itu. Dan seorang yang berpuasa mendapat pahala atas puasanya itu dan begitulah seterusnya. Apa saja yang niat baik, niatkan Allah, semua dapat pahala. Tentang hal ini umat Islam sedunia sepakat mempercayainya kerana banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran Al-Karim dan daripada hadis-hadis Nabi yang menerangkan hal keadaan hadiah pahala itu dapat pahala. Antaranya mengikut dengan ayat suci Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini tugas ayat suci Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mau berani lagi. Berani lagi menafikan kata hadiah pahala sana tak sapa. Dengan dalil ni artinya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka bagi siapa mengerjakan kebaikan dah setiman zarrah yang kecil sekalipun, nescaya ia akan melihatlah ataupun mendapat pahalanya. Dan ayat ini menyatakan bahawa setiap orang yang mengerjakan kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar debu ataupun sebesar zarrah,
nescaya akan diberi Tuhan upah ataupun pahalanya. Pahala amalan kebaikan yang telah didapat oleh yang mengerjakan dan sudah berada di dalam sipenenya, bolehlah dihadiahkannya kepada orang lain lagi. Nah, umpamanya kepada orang lain, umpamanya kepada ibu bapa, kepada kerabat, kepada saudaranya, baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup, dan adakah bermanfaat kepadanya di akhirat, kaum ahli sunnah wal jamaah beriktikad. Hak puak kita duk pegang ni lah. Beriktikad mempercayai bahawa hal itu boleh dilakukan dan orang yang diberi hadiah pahala itu mendapat faedah di akhirat nanti. Dia tak serupa dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah saat ni tu, dia sesat. Dia berfatwa bahawa hal itu tidak boleh dilakukan dan pula tidak berhasil kalau dilakukan juga. Kerana orang hanya mendapat pahala dari amalnya saja, kata mereka itu. Lalu tu, di dalam kitab ni, sebagai pengarang buku ini penganut aliran dan faham kaum ahli sunnah wal jamaah. Kerana itu mempercayai, mengiktikadkan serupa iktikad kaum ahli sunnah, bukan saja mengiktikadkan tetapi menyebarkan dan mempertahankan kepercayaan serupa itu, serupa dengan kaum Mu'tazilah tu. Sebab setiap orang Islam boleh menghadiahkan pahala. Kita sebagai orang Islam, setiap orang Islam kita boleh hadiahkan pahala amalnya kepada orang lain. Sedangkan orang yang diberi itu dapat pula menerima hadiah itu dan bermanfaat baginya di akhirat nanti. Kita hadiah bagi demo saat itu, demo dapat pahala dan kita dapat belasah baik daripada Allah di akhirat nanti. Dunia pun boleh pahala dah, dan di akhirat pun dapat pahala juga, dapat belasah baik daripada Allah SWT di akhirat. Mana kata semua saat itu tidak bererti bahawa orang-orang itu harus menunggu saja pemberian daripada orang lain. Bukan hati buah lurau. Dia sendiri kena amal juga. Tak? Dia sendiri kena amal juga. Bukan hati tadah tangan nak terima pahala-pahala demo saja tu tak. Tetapi ia harus dan menjalankan perintah Allah dan Rasul yang dipikulkan ke pondok dan ia mendapat pahala dari amalannya itu. Sudah mengajar mati sekalian. Pahala-pahala yang dihadiahkan orang kepadanya adalah sebagai pembatunya ataupun untuk menambah tinggi darjatnya di akhirat nanti. Pendek kata, dapat disimpunkan masalahnya iaitu setiap orang boleh mendapat pahala ibadat orang lain. Kalaulah pahala itu dihadiahkan oleh orang lain itu kepadanya. Ataupun dengan lain kata, orang lain boleh mendapat pahala dari amalan orang lain. Dalil-dalil kepercayaan ini adalah dalil yang pertama daripada Ibni Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya seorang wanita daripada suku jihadnya datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya bahwasanya ibuku bernazar akan naik haji tetapi ia meninggal sebelum mengerjakan haji itu. Apakah boleh saya menggantikan hajinya itu? Jawab Nabi, ya boleh.
naik haji lah menggantikan dia, mengganti daripada ibu yang telah menazar saat ini dan telah meninggal dunia. Boleh membayar hutangnya, maka hutang kepada Tuhan lebih berhak lagi untuk dibayar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Lalu itu sudah mengajar mati sekalian. Di dalam hadis ni dapat dipahamkan bahawa pahala amal haji yang dikerjakan oleh seorang anak boleh diberikannya, dihadiahkannya kepada ibunya, sehingga hutang nazar ibunya menjadi terbayar dan ibunya itu tidak berdosa lagi terhadap Tuhan. Dan pula dapat dipahamkan bahawa hutang-hutang orang yang wafat boleh dibayarkan oleh anaknya, sehingga orang-orang yang telah wafat itu bebas daripada hutangnya, baik di dunia begitu juga di akhirat. Dunia pun kita boleh tolong bayar hutang boleh. Lebih-lebih lagi akhirat. Terkedai kata dia duduk dekat hutang, tinggal dunia. Kemudian anak ataupun ahli pesaka ataupun sains sobat hendak ataupun siapa saja boleh tolong bayar hutang dia lepas daripada hutang. Keadaan lagu ni satu rahmat Tuhan kepada hamba, di mana sesuatu keteliduran yang membahayakannya di akhirat dapat disusul oleh anaknya. Anak-anak yang baik tentu boleh menolong ibu bapaknya. Baik ketika ibu bapa masih hidup di dunia ni, kita berdoa boleh. Sama-sama hidup pun berdoa boleh. Hadiah pahala boleh. Ataupun sudah mereka wafat. Tak ada kira anak mati dulu ke, ayah mati dulu ke, semua saat itu, pahala dia pergi mari boleh. Dan dalil lagi sebuah hadis. Banyak dengan dalil-dalil. Lalu tu sidap mengajar di rumah hati sekalian. Mari kita sama-sama ambil faham. Nak ambil faham saat itu tak ada payah . Kalau kita rajin baca, rajin mengaji, rajin belajar, dia kokoh cerah lagi. Banyak ayah mak anda mau kata ayah mak duk tebah hutan pokok tok ni kau cerah lagi. Lepas tu pok demo pun pakak merung mana kata pakak wak kupoleh. Mengaji, belajar tambah lagi. Tidak. Lalu tu kita kata berkata Imam Abu Ja'far At-Tabri, seorang ulama pada akhir Qurun ketiga. Hijrah meninggal 310 Hijrah. Pengarang tafsir Jami'ul Bayan fi ta'wil ayatil Quran ketika mentafsirkan ayat ini, iaitu anak cucu orang mukmin diangkat darjatnya di dalam syurga bersama bapaknya yang mukmin, walaupun amalnya tidak sebanyak amalan bapaknya. Jadi anak baru duk mula buat amal ya. Amalan sikit ya. Tapi boleh buat turut naungan daripada bapaknya di dalam syurga bersama dengan bapaknya yang mukmin. Dan lagi pula anak-anak orang mukmin yang belum balik dimasukkan ke dalam syurga bersama bapaknya berkat amalan bapaknya. Dengan molek, dengan wipahai. Kerana banyak lagi ilmu ni. Kita kena mengaji, kena belajar. Lalu tu, lama-lama sekali kita ulai kaji supaya tak sewi lutut, tak sewi terlupa. Kata bahagia hadiah pahala ni penting di dalam Islam. Penting belah mana? Bukan jalan bid'ah. Mengikut kaum Mu'tazilah kata, bid'ah. Rekoh-rekoh Sebenarnya, ayat suci Al-Quranul Karim telah sebar terak cik dah.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat kebaikan walau sedebu sekalipun ataupun sebiji sawi sekalipun, tidak raib, Allah akan bagikan pahala. Itu dah. Dan lagi pula ni, anak cucu orang mukmin diangkat derajatnya di dalam syurga bersama bapaknya yang mukmin. Walaupun amal dia saat itu tidak sebanyak amalan bapaknya. Dia baru dua amal ya. Amalan dia sikit ya. Tapi dia boleh duduk dalam syurga mengikut bapaknya yang mukmin saat itu, boleh tupai naungi pahala-pahala ibu bapa. Dan lagi pula anak-anak orang mukmin yang belum balik dimasukkan ke dalam syurga bersama bapaknya. Berkat amal bapaknya dengan mulai anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman, anak-anak yang dikasihi oleh Allah SWT dan diredai oleh Allah SWT, orang yang selalu kasih kepada dua ibu bapa. Dengar wi kemah, dengar wi molek, celak mata wi luah, buka luah telinga sana itu, wi masuk turun duduk dalam hati. Duduk dalam hati masing-masing. Katanya, iaitu anak orang mukmin yang belum balik dimasukkan ke dalam syurga bersama bapaknya. Kerana berkat amalan bapaknya. Walaupun mereka belum sempurna imannya. Ni hak belum sempurna iman. Hak sana ni, buat amal dah tapi tak cukup. Baru duk buat ya. Tak ada banyak lah amalan tu. Boleh gitu pen naungi. Ialah amalan ibu bapaknya. Di dalam syurga ni boleh dapat duk dalam naungi. Dapat apa ni, pahala-pahala daripada ayahnya. Bersama bapaknya. Berkat amalan bapaknya. Walaupun mereka belum sempurna imannya. Dan lagi pula sedang pengajar mati sekalian, anak cucu orang mukmin diberi pahala sama banyak dengan bapaknya untuk menyenangkannya, menyenangkan hati bapaknya. Belah mana? Ya, anak cucu semua saat itu orang mukmin diberi pahala sama banyak dengan bapaknya untuk menyenangkan hati bapaknya. Supaya nak hadiah. Hadiah. Rajin buat amal bapaknya semasa hidup dunia lagi. Ataupun sama duduk dalam dunia. Boleh tupai-menupai mengaku pahala-pahala saat itu. Anak dan cucu dia baru ya. Buat sikit sangat ya. Tak cukup. Nilai dia sikit sangat je. Boleh tupai naungi pahala-pahala bapaknya. Jadi, mengikut keadaan, nampaklah di dalam ayat ni bahawasanya ibadat seorang bapa boleh pindah pahalanya kepada orang lain. Dalam hal ini kepada anak cucunya. Dengan tidak mengurangkan sedikit pun pahala untuk bapaknya itu. Jadi pendek kata boleh tupai-menupai mengaku pahala ni. Kalau anak tu anak yang soleh. Anak yang beriman teguh. Dan amalan semua pahala-pahala boleh pindah kepada, boleh hadiah lah, pindah mana kata, boleh hadiahkan kepada ayahnya yang masih ada dunia ni lagi dan ataupun telah meninggal dunia dah. Dengar we kejap ni sikit lagi, banyak lagi masalah-masalah nak timbul mari berbagai-bagai. Kadang-kadang nak kapuh, nak semaya bahasa Melayu, nak semaya bahasa Inggeris, tak ada sebut dengan bahasa logat Al-Quran deh. Logat Arab. Hak tu kita boleh bincang lagi pula. Hari ni kita nak kemas kata buku hadiah pahala munasabah dengan hari ni hari Jumaat. Hari lain-lain pun dia begitu juga. Kerana hari Jumaat ni hari yang mulia, penghulu sekali hari. Kalau bulan, penghulu sekali bulan itu ya bulan Ramadan. Pahala berlipat ganda.
Dan hari Jumaat pun pahala berlipat ganda. Kerana hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita duduk dunia ni, pahala anak cucu orang mukmin dia akad derajatnya di dalam syurga bersama dengan bapaknya yang mukmin. Walaupun amalan dia tidak sebanyak amalan bapaknya. Amalan tak ada banyak lagi lah. Tapi boleh tupai amalan bapaknya di dalam syurga tu. Lalu tu, sedang mengajar mati sekalian. Dalil yang dalil satu dalil tersebut dalam hadis Muslim. Nak oyak habis kodas kat apa ni, ada dengan tanda ada dengan dalil, ada dengan alasan deh. Tak lain tak bukan, iaitu dengan dalil-dalil. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjumpa dengan sekumpul orang mana? Daruha ni. Birrauha. Dirrauha. Daripada Madinah. Maka Nabi bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami kaum muslimin. Dan mereka bertanya pula, siapa tuan? Nabi jawab, saya Rasulullah. Seorang wanita mengangkat seorang anaknya dan bertanya kepada Nabi, apakah anak kecil ini boleh mengerjakan haji? Jawab Nabi, ya, boleh. Dan kamu mendapat pahalanya. Hadis ni riwayat oleh Imam Muslim. Dan lihatlah. Lihat Sahih Muslim. Juzuk yang ke-9, halaman yang ke-99. Sudah mengajar mati sekalian. Berkata Qadi Iyad, boleh jadi pertemuan ini malam hari sehingga satu sama lain tak kenal dan lantas bertanya. Di dalam hadis ni dapat dipahamkan pula bahawa amal ibadat haji anak kecil adalah sah. Ia mendapat pahala-pahala dan ibunya mendapat pahala pula dari amalan anaknya yang kecil itu. Kalau dibuka seluruh kitab hadis dan disalinkan semuanya ke dalam buku ini, nescaya buku ini akan menjadi tebal. Dalil menurut hukum Islam cukup satu. Tidak perlu banyak. Sedangkan orang yang iman kepada Allah dan Rasul tidak memerlukan dalil-dalil banyak. Orang mukmin tak ada kena royak dalil banyak-banyak dah, pada royak so pun faham dah. Kan dia orang beriman dah. Tetapi kepada orang yang duk keluh-kelih lagi, iman pun dimakan tu juga. Tidak cukup satu. Mereka tidak menolak hadis Nabi walaupun hanya satu sesuai dengan firman Tuhan. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, hendaklah kamu terima, dan apa yang dilarangnya hendaklah kamu hentikan. Ni satu ayat. Tuhan bui pahamai kepada puak-puak kita kata, apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, hendaklah kamu terima. Dan apa yang dilarangnya, hendaklah kamu hentikannya. Tetapi sengaja tulis ni dalil agak banyak untuk memuaskan pembaca dan pula untuk membuktikan bahawa ada seorang ibu bapa boleh mendapat pahala daripada amalan anak-anaknya. Sebagai tersebut di dalil-dalil yang pertama, kedua, ke-9, ke-10, ke-12, ke-13, ke-14 dan ke-19.
Seorang ibu bapa boleh mendapat pahala daripada amalan anaknya. Dan seluruh ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh mendapat pahala daripada amal gerbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tersebut di dalam hadis dalil yang keempat. Dan seluruh umat Islam dapat menerima pahala daripada amal ibadat orang-orang lain sebagai tersebut di dalam dalil yang ketiga, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Dengan dalil-dalil banyak dan royak sana itu. Dan lagi pula sedang mengajar mati sekalian. Seorang anak dapat menerima pahala daripada amalan bapaknya sebagai tersebut pada dalil-dalil ke-18. Seorang dapat menerima pahala amal ahli warisnya sebagai tersebut di dalam dalil-dalil. Mana? Tersebut di dalam dalil yang kelima. Seorang dapat menerima pahala daripada amalan saudaranya ataupun kerabatnya sebagai tersebut di dalam dalil yang ketiga. Di dalam mengambil kesimpulan, kita nak pungut semua sana itu, yang terkenal iaitu tafsir Khazan, Syekh Alauddin Ali bin Muhammad Al-Baghdadi, iaitu menerangkan begini. Wa fil hadisil akhirah ini dalilun ala anna sadaqata anil mayyit tanfa'ul mayyat wa yasiluhu sawabuha wa hadza ijma'ul ulama'i wa kadzalika ajma'u ala wusulid du'a wa qada'id dain lin nususi al-waridati fi dzalik. Artinya, dan pada dua hadis yang terakhir adalah dalil bahawasanya sedekah adalah memberi manfaat kepada mayat dan sampai pahalanya kepadanya kalau dia ada hadiahkan. Seperti mana kita buat jariah untuk orang waris kita, adik-beradik kita, terutama sekali ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Kita buat jariah, sedekah jariah untuk ayah dan bonda yang telah wafat ataupun telah meninggal dunia dah. Dapat pahala. Orang yang kena hadiah pun dapat pahala dan orang hadiah pun dapat pahala dan boleh menerima di akhirat nanti. Dengan dalil-dalil. Nak kecek pun ada dalil dengan ayat suci Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi. Nanti dah. Iaitu yang dimaksudnya dengan hadis ini ialah hadis-hadis Siti Aisyah tentang ibu mati. Tiba-tiba dalil yang kedua belah dan hadis Ibni Abbas tentang seorang wanita bersedekah pengganti ibunya. Dan pengarang kitab Al-Bariqah Al-Muhammadiyah mengambil kesimpulan. Katanya, iaitu ketahuilah bahawa yang pokok dalam bab ini bahawa manusia boleh menghadiahkan pahala amalnya kepada orang lain. Ini seperti mana hari ni hari Jumaat banyak kadang-kadang terpengak orang kita sana itu dengan demo mari duk ocok, mari duk royak gini-gini. Hai, tak usah duk hadiah pahala tak siapa. Tak usah buat baik lah tak siapa. Siapa buat amal demo tu boleh. Orang lain tak boleh. Pandai-mandai sangat. Berlawan dengan ayat suci Al-Quranul Karim, berlawan dengan hadis Nabi, orang ni apa kita nak hukum? Hak tu fikir ambil sendiri. Orang berlawan dengan perkataan Allah SWT, apa nak kata? Tuhan royak dengan terus-terang dah. Siapa saja buat amal walau sedikit sekalipun buat kebaikan, Tuhan akan balas dengan kebaikan juga. Lalu tu ketahuilah bahawa yang pokok di dalam bab ini
bahawasa manusia boleh menghadiahkan pahala amalnya kepada orang lain. Anak boleh baca Yasin hadiah kepada dua ibu bapa dan hadiah kepada tok nenek moyang kita, hadiah kepada anak pinak kita yang telah meninggal dunia, ataupun hadiah. Semua san itu sapa hadiah tu dan pahala-pahala akan sapa kepada mereka itu. Walaupun dia masih ada dalam dunia lagi. Seperti mana kita buat kerja di bakok. Ayah bono kita duduk di jalan, duduk naratiwak, duduk di setun, duduk di petani. Boleh. Tiap-tiap malam Jumaat san itu. Ataupun tiap-tiap hari. Selepas daripada semaya mengerik, amalah buat istiqamah baca Yasin. Dan hadiah pahala-pahalanya kepada ibu bapa yang masih ada lagi ataupun yang telah meninggal dunia. Begitulah kepada saudara kaum kerabat kita yang masih ada dunia ni, pahala kita akan sapa kepada dia dan akan dapat pahala itu. Boleh menghadiahkan pahala amalnya kepada orang lain. Baik untuk orang yang telah meninggal dunia maupun untuk orang yang masih hidup lagi. Iaitu pahala haji, semaya, puasa, sedekah ataupun lain-lain. Seperti baca ayat Al-Quran, baca ayat zikir. Apabila seorang mengerjakan ini dan ia berikan pahalanya untuk orang lain, itu adalah boleh dan tidak diragukan lagi. Kasar sekabut apa? Ada orang kata tak boleh ikut demo duduk situ. Kita boleh baca hadiah. Seperti mana hari ni hari Jumaat. Pergi berziarah kubur. Ataupun tak save berziarah tak ada luar. Baca di rumah. Hadiahkan pahala-pahala kepada ahli kubur. Kepada kaum kerabat kita dan ahli kubur semua. Kaum muslimin dan muslimat semua. Akan sapa pahala-pahala tu. Dan sampai pahalanya itu kepadanya. Menurut i'tikad kaum ahli sunnah wal jamaah. Sebut widrah ahli sunnah wal jamaah. Tak usah buat serabut apa. Banyak. Dia menurut tanya ke kok tu ke kok ni. Banyak. Hari ni bercerak. Itu dia. Jadi kesimpulannya. Dia ambil oleh orang pengarah buku ini 100%. Kenapa ragu-ragu lagi? Itu dia. Kerana begitulah ajaran-ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai sepenuh-penuh hatinya. Lepas tu masa kita dekat sangat dengan waktu subuh dah. Hari ni ialah waktu semaya. Subuh pukul 4:40 minit. Hari raya orang berimeh, hari raya orang berimeh. Dan penghulu sekalian hari. Semua pahala-pahala berlipat ganda selain daripada hari yang lain. Iaitu hari Jumaat. Hari yang paling beri kebebasan kepada kaum muslimin dan muslimat yang mukmin dan beramal yang soleh. Dan selalu kepada peminat-peminat kita semua. Niatlah hari ini kita nak menjauhkan daripada maksiat, jauh daripada segala-galanya. Kita kita menyesalkan diri yang telah lepas maridah. Tak lain tak bukan Allah menunggu-nunggu kita, menanti kita untuk nak bertaubat, taubat nasuha, taubat tak jadi dah kot apa lagi. Taubat nasuha, taubat yang paling diterimakan oleh Allah SWT san itu, satu kita menginsafkan diri kita. Dan mengaku diri kita salah. Yang kedua, apabila salah dah, kita mengaku diri kita selalu nak beradu dah. Dan berdoa kepada Allah SWT, minta hidayah kepada Allah SWT, beri tutuplah pintu hati di atas jalan maksiat, bukalah pintu hati dalam mukmin, dalam beriman teguh dengan Allah SWT. Dan beramal saleh. Lalu tu nak lepas daripada penyakit ni, tak lain tak bukan sedang pengajar mati sekalian. Dunia duk kelak kabut boleh jadi lagu ni san itu, tak lain tak bukan satu upacara mari dipadanya daripada hasad deki. Iaitu hasad deki tanda-tanda jiwa yang berpenyakit.
Kita duk penyakit, takut penyakit tu, penyakit ni. Penyakit asak deki tak ada dia takut serah buk. Duk bekerja. We peluai kepada penyakit ni. Duk asak deki galik-galik. Utama sekali dalam keluarga masing-masing. Lalu tu Alhamdulillah. Setengah-setengah daripada peminat-peminat ayah mak boleh mengambil iktibar di pagi limu-limuning dan boleh memikir dan boleh ukar masalah-masalah. Yang penting sekalinya di dalam jiwa kita saat itu hati. Dia hasad rezeki mari daripada hati. Hati yang cemar. Hati yang hitam. Hati yang hanguh. Kita nak basuhkan hati nak balas mana hari ni, kita mari pakat bicara tengok. Bicara tengok dan dengarlah daripada cara-cara dengan dasar-dasar perjalanan al-Islam. Tidak ada agama yang lain melainkan Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah SWT ialah al-Islam. Banyak kaum, banyak puak, banyak agama, berbagai-bagai semua-semua. Kita mereka satu saja, semua kepada Allah SWT. Ni agama yang sebenar, iaitu sujud kepada Allah SWT sajalah. Supaya apa? Marilah kita sama-sama kita bertakwa kepada Allah SWT. Dengan cara kita berusaha mengangkat taraf kebaikan diri kita supaya selaras dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. We masuk dengan al-Islam, agama yang menyerah diri kepada Allah SWT. Gerbai diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap pekerjaan. Sedang mengajar mati sekalian, manusia adalah sejenis makhluk di permukaan bumi ni, dalam dunia ni, yang suka hidup secara bermasyarakat. Iaitu tabiatnya suka hidup bermasyarakat. Suka duduk ramai-ramai. Suka duduk beripung ramai-ramai. Pakat duduk berkecek berkira ramai-ramai. Iaitu bermasyarakat, iaitu cumud ke awal antara satu sama lain. Bercumud gaul bercampur gaul antara satu sama lain. Manusia tidak suka hidup secara perseorangan dan bersendirian. Sebuah masyarakat yang aman damai, selamat sejahtera, tidak ada perbalahan, jauh daripada pertikaian, adalah menandakan bahawa anggota masyarakat itu berjiwa bersih. Gapo dia jiwa bersih? Iaitu hati itu bersih. Kalau hati cemar habis sekalian anggota kita. Ambil hujung rambut sampai hujung kaki, cemar habis. Kalau hati kita bersih habislah sekalian anggota kita. Kalau tengok dengan pandangan orang beriman, orang yang bersih hati saat itu dia ada nur, ada cahaya. Cahaya orang yang ada budi bahasa, ada budi pekerti, ada kasih sayang di antara satu sama lain, ada sifat kesian belah di antara satu sama lain. Tolong-menolong, batu-membatu, tunjuk-menunjuk, tegar-menegar, pakat-pakat baiki. Ni orang hati bersih. Kalau hati cemar saat itu, mata berjelai. Nanti nak sambut, benda tak molek demo. Lepas tu pakat pergi bicara, pakat pergi cerita. Pakat pergi berjatuh, pakat pergi haru khenak. Kerana hasad deki ni, ia tak bau serga. Ingat molek, sedang pengajar mati sekalian. Tanda apa? Hasad deki tanda jiwa yang berpenyakit. Tidak. Di dalam sebuah masyarakat yang aman damai, keluarga aman damai, ialah keluarga yang penuh dengan iman,
penuh dengan bersih hatinya. Berjiwa bersih. Jauh daripada penyakit jiwa yang boleh merosakkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita berdoa. Dengar molek. Tuhan ajar suruh kita berdoa. Nawi tubuh badan sihat, hati bersih, tubuh bersih, semua bersih. Jiwa dan jiwa bersih. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita berdoa. Dengan firman-Nya, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Maksudnya, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan saudara-saudara kami yang mendului kami di dalam iman, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami perasaan hasad dan dendam, hasad dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belah kasih dan rahmat-Mu. Innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau amat melimpah belah kasih dan rahmat-Nya. Lalu tu sidang pendengar yang dirahmati sekalian. Hari ini munasabah hari Jumaat. Hari yang paling hebat sekali. Kalau kita taubat saat itu, minta ampun. Minta taubat nasuha. Minta ampun dan minta tutupkan pintu hati untuk nak jatuh dalam maksiat. Jatuh dalam hasad dengki. Jatuh dalam hati cemas. Lalu tu Tuhan ajar kita. Suruh berdoa kata belah mana? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Maksudnya, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan saudara-saudara kami yang mendului kami di dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau. Mana? Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam. Ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, jadikanlah dalam hati kami perasaan. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dan dendam dan dengki terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belah kasih dan rahmat-Mu. Hak ni jelas. Penjelasan Allah bagi kepada kita saat itu ialah ayat tersebut. Allah mengajar. Allah beri ilmu kepada kita. Supaya kita berdoa agar jauh daripada perasaan hasad dengki dan dendam. Kerana ia merupakan satu penyakit yang tidak ada obat. Di dalam hospital tak ada obat penyakit ni. Melainkan dengan doa. Doa kepada Allah SWT. Suruh Tuhan tutupkan pintu hati di atas jalan hasad dengki. Dan bukalah pintu hati kita di atas jalan pemboroh hati luah. Dan hati yang selalu berkasih sayang, bermaafkan kepada saudara kita. Selalu berdoa kepada saudara kita. Tidak. Berdoa pada kita sendiri dan kepada saudara kita. We duduk di dalam penuh dengan iman dan jauhilah daripada hasad dengki. Kerana ia merupakan satu penyakit yang berbahaya
yang mana bahayanya amat besar, boleh merosakkan pergaulan dan hubungan sesama saudara di dalam sebuah masyarakat. Dan juga boleh menghapuskan pahala. Bukan hamadah. Orang asak deki ni tu yang hapuskan pahala. Amalan baik yang telah dilakukan. Sebab Nabi SAW, Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati, kama ta'kulun nara al-hatab. Maksudnya jauh olehmu akan hasad deki, kerana sesungguhnya hasad deki itu makan kebaikan. Jadi yang makan kebaikan kita, dia makan dia habis. Makan di ilmu hasad deki itu. Seperti api makan kayu api. Dan Rasulullah SAW melarang umatnya dari bersifat hasad deki kecuali dua perkara. Seperti tersebut di dalam hadis. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, maksudnya tidak boleh hasad deki kecuali pada dua perkara. Gapo dia dua perkara? Iaitu seorang yang Allah memberi kepadanya harta, maka ia menguasai harta tersebut dan menggunakan dan membelanjakannya pada jalan kebenaran. Dan seorang yang Allah beri kepadanya ilmu, ia beramal dengan ilmunya dan mengajarnya kepada orang lain. Seperti lo ni, ayah mak. Mengajar demo. Dan peminat kita pun ada ilmu, mengajar demo lain pula. Mengajar hubung lagi. Ni dia. Hak ni, hak Tuhan suruh. Nabi suruh. Sedangkan kita dilarang kerah daripada segala bentuk dan rupa deki, tetapi dibenarkan pada dua perkara seperti tersebut di dalam hadis tak ni, ataupun dalam istilah yang lain. Dikata al-ghibtah. Apakah arti hasad deki yang ditegah dan dilarang? Dan apakah hasad deki yang dibenarkan di dalam hadisnya itu tadi? Mana kata hasad deki artinya berangin-angin atau bercinta-cinta supaya nikmat yang ada pada orang lain itu hilang lagi. Sama ada supaya nikmat itu datang kepada dirinya ataupun tidak. Maka itulah hasad deki yang dilarang. Yang mana ia boleh merosakkan kebaikan yang telah dilakukan. Kalau kita hasad deki dengan demo, kebaikan kita semua tu pergi ke demo habis. Seperti mana api makan kayu api. Tinggal habu. Mana kata amalan kita habis. Boleh ke demo habis. Ada pun hasad deki dengan makna al-ghibtah. Artinya berangin-angin ataupun cinta-cinta untuk mendapat nikmat. Seumpamanya yang ada pada orang lain dengan nikmat itu tetap kekal bersamanya. Dan ini adalah dibenarkan oleh Islam kerana hasad seperti ini tidak memberi mudarat kepada orang yang lain. Malah mana? Iaitu hasad dengan makna ghibtah. Ataupun berangin-angin ataupun bercinta-cinta untuk mendapat nikmat seumpama yang ada pada orang lain. Dengan nikmat itu tak apa. Tengok demo rajin, kita rajin buat kerja. Tidak. Lagu ni tak apa. Kalau demo tengok demo rajin buat kerja, kita pergi deki kena. Tidak. Kalau demo jual laku, kita pergi cari sekat teh, tak suruh demo jual laku. Hak ni amalan kita habis pergi ke demo. Hak ni hak Allah larang dan Nabi larang. Rasulullah larang. Hak tak larangnya ialah demo kaya, kita berdoa supaya Tuhan limpah kurnia
beri kita kaya ratik sebagaimana dia demo tu Tuhan bagi pada demo tu. Kalau demo tu rajin buat amal ibadat, rezeki juga. Dia tak buat, lagu tu rugi. Kalau demo tu rajin buat amal, dia pun tiru demo tu buat amal, lagu ni laba. Hal ni dibenarkan oleh Allah SWT dan oleh Rasulullah SAW. Penyakit asap deki menyebabkan hidup seorang tidak senang jiwanya. Nak senang kat mana? Hati dia susah sama. Susah nak berdeki kena. Geluh-gesah tidak senang melihat orang lain mendapat kebaikan, mendapat satu-satu nikmat. Jiwanya selalu sakit. Terkadang ia akan menyakiti orang lain, akan lahir perasaan seka buruk, dia panggil. Seka tak molek pada orang lain. Terhadap kawannya, terhadap saudaranya, dan berbagai-bagai sifat buruk yang lain. Yang mana yang akan datang lagi, iaitu ingatlah, orang yang paling bahagia hidup ialah orang yang berjiwanya selamat daripada penyakit-penyakit yang buruk. Reda dengan kurniaan dan pemberian Allah terhadapnya. Dan yakin bahawa semua nikmat pemberiannya hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan doanya, Allahumma ma asbaha bi min ni'mati aw bi ahdin min khalqik faminka wahdaka la syarika lahu falakal hamdu walakal syukr. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, apa saja nikmat yang kami dapati di waktu pagi ataupun mana orang daripada makhlukmu, maka sebenarnya itu adalah bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Maka segala kepujian dan kesyukuran adalah untukmu, ya Allah. Jadi tak ada kuasa berdeki pun. Dari doa ni kata, ya Allah, ya Tuhanku, apa saja nikmat yang kami dapat di waktu pagi, ataupun mana orang daripada makhlukmu, orang lain pun dia makan tutup, dia dapat gapo sana itu deh, maka sebenarnya itu adalah bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Semua daripada Allah SWT. Nikmat semua bagi kepada seseorang sana itu, kepada siapa saja deh, iaitu ialah pemberian Allah SWT. Kalau orang saat itu duk berdeki, asal deki kepada orang yang dapat rahmat dan dapat nikmat daripada Allah SWT, dengan kaya raya, dengan ilmu yang alim, dengan apa kau tu kau ni, kalau demo berdeki pada demo ni, serupa dengan berdeki pada Allah SWT. Kadang-kadang sifat yang mari, Tuhan tak ada. Yang mari boleh lagu tu mau. Fikiran lagu ni fikiran pelesu saja. Otak tak terpakai. Dia sebenarnya kalau otak dia terpakai, suluh tengok. Masya Allah. Sabit pun demo ni boleh dapat rahmat yang banyak. Iaitu dia selalu tekung dengan Allah SWT, beriman. Dia tak biasa asak reki pada demo. Dia tak biasa menyupah maki pada demo. Dia tak biasa supah maki dan berdeki khenak pada demo. Dia selalu beriman teguh. Duduk dengan senyum manis. Duduk dengan kemaafan. Tidak. Ni dak ni nak tewas bani. Salah orang ni dapat beli muka tu, beli muka ni. Mari tanya. Beli apa? Pedah apa? Jadi. Hak dia mau beli saat itu ialah rahmat daripada Allah SWT. Dia bukan ada duit. Bukan tak ada
Ya ada fikiran. Tuhan bagi rahmat fikiran. Cara-cara nak boleh satu-satu perkara ni bukan mudah-mudah. Kalau tika semaya ataupun sejadah semaya boleh jadi saksi, dia mari nak beri peterangan kepada hak demo dak asal rezeki tu. Boleh rakyat kata, mu tak usah asal rezeki lah. Semua hak ni hak Allah bagi pada dia. Kerana dia selalu berdoa dengan Allah SWT, minta dengan Allah, tak ada asal rezeki dengan demo. Tuhan bagi rahmat. Tuhan bagi kesenangan. Semua hak Tuhan bagi. Kalau kita ada buat lagu tu, supaya kita balas dengan Tuhan dah. Ni banyak dah jadi lagu ni. Lalu tu peluang yang baik bagi kita. Marilah selalu kita bertobat. Minta ampun kepada Allah SWT. Dan minta ampun kepada orang yang kita hasad rezeki tu. Tidak. Dan kita minta berdoa. Sebagaimana doa Nabi. Rasulullah SAW sentiasa berdoa. Dengan doanya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lahu falakal hamdu walakal syukr. Ya Allah, ya Tuhanku, apa sahaja nikmat yang kami dapati di waktu pagi ataupun mana orang daripada makhlukmu, maka sebenarnya itu adalah bagimu. Semua boleh dengan saya sendiri ataupun kepada orang-orang yang lain lagi sana itu, yang dapat nikmat-nikmat yang banyak sana itu, adalah bagimu. Bagi engkau, ya Allah. Tidak ada sekutu. Orang lain tak boleh nak beri. Tidak ada sekutu bagimu. Maka segala kepujian dan kesyukuran adalah untukmu. Segala puji bagi Allah. Dan kesyukuran, segala syukuran bagi Allah SWT. Kerana Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani. Dan lagi pula hasad rezeki. Adalah awal-awal dosa. Tu dia. Ingat, penuh duduk dalam hati, dalam otak. Buat tu baik buku hasad rezeki. Kenapa? Hasad rezeki adalah awal-awal dosa yang berlaku di langit ni. Dan awal-awal dosa yang dilakukan di bumi. Mula-mula dosa dilakukan di langit ialah Iblis. Berhasad rezeki terhadap Nabi Adam. Adapun di bumi adalah hasad rezeki Qabil terhadap Habil. Dua beradik. Dan sama-sama kita maklum bahawa natijah bagi kedua kisah tersebut adalah celaka padanya. Ini padahal satu padahal yang celaka orang panggil. Kata pepatah Arab, isbit ala hasadil husud, fa in sabraka ta'kuluh, fannaru ta'kulu ba'daha, inna lam tajid ma ta'kuluh. Maksudnya, sabarlah terhadap dengki orang-orang yang berdengki. Kerana sabarmu itu membunuhnya, kerana api akan memakai sesamanya jika ia tidak ada sesuatu untuk memakainya. Mana kata demo hasad rezeki pada kita, kita sudahi basuh dengan sabar. Sabar. Boleh. Kenapa hasad rezeki itu seperti kain makan diri sendiri. Ada kain, kabar-kabar berubah. Begitu juga orang yang hasad rezeki sana itu, dia akhirnya dia sendiri itu sebagai sabar kita itu membunuhnya. Kerana api akan memakai sesamanya jika ia tidak ada sesuatu untuk memakainya. Hasad rezeki itu klik pada dia,
makan habis amalan-amalan dia. Deh. Tu dah. Lalu tu sedang mengajar hormati sekalian. Acu-aculah mari. Kita fikir tengok di pagi limu-limu ni. Ambil berkat hari Jumaat. Tanah dalam hati kita. Minta Tuhan ampunkan. Minta Tuhan katukkan pintu hati kita. Jatuh dalam hasad rezeki. Kerana dosa-dosa yang pertama yang berlaku ialah hasad rezeki. Iaitu setan. Hasad rezeki kepada Nabi Adam. Tidak. Dan sesama manusia saat itu hasad rezeki ialah Qabil terhadap Habil. Dua beradik. Lepas tu kita nak duduk mana sedang mengajar mati sekalian. Mati pagi limu-limu ni. Begitulah bahaya hasad rezeki diibaratkan seperti api. Apabila dengkinya tidak berjaya, maka ia akan merusakkan dirinya sendiri. Lalu tu marilah kita sama-sama berdoa. Semoga Allah menjauhkan kita daripada hasad rezeki. Mudah-mudahan kita akan hidup bahagia di dalam masyarakat di dunia ini dan jauh daripada api neraka akhirat nanti. Gitulah sedang mengajar rahmati sekalian. Sebagai buat kesimpulan. Hasad rezeki adalah awal-awal dosa yang berlaku di langit. Iaitu dosa yang dilakukan di bumi, mula-mula dosa dilakukan di langit ialah iblis. Berhasad rezeki dengan Tok Adam. Adapun di bumi ialah hasad rezeki Qabil terhadap Habil. Lalu tu kita mengajar mati sekalian. Marilah kita pakat berdoa. Jauhilah. Lalu tu kita pakat Tuhan ajar kita berdoa dengan firman-Nya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan saudara-saudara kami yang mendului kami di dalam iman. Dan janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami perasaan hasad dan dendam dan dengki terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belah kasih dan rahmat-Mu. Gitulah serta mengajar rahmati sekalian. Selepas pada tu, kita mari sebagai cara-cara kita nak lepas daripada sifat hasad rezeki. Lepas tu, Dek Nan, Ayah Mak belum nak buka peluang kepada peminat kita dengan telefon. Ni nak baca komen dulu. Telefon masuk selalu dah tadi nak baca Dek Nan tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, daripada mana ni pagi-pagi ni? Mak, daripada Bulu Minyak. Apa khabar Bulu Minyak weh? Cuba aja. Babu ayah mak. Nak salih ulama lupa tak boleh lagi Assalamualaikum ulama Patani. Ya, ulama Patani. Hot pak ni dok gi. Tu, masya-Allah, alhamdulillah. Ya dengar dok apa dengar dok tu. Mana dengar ni? Dah apa Patani Ulama Patani Dia tak dengar apa tak apa dah. Boleh sapa belaka. Tak apa insya-Allah. Apa? Ya, terima kasih. Apa? Ya mak nak tanya sikit. Dah diri kita ni. Siapa bunga duk ngaji ni lepas tu nak dengar suara Quran di tok guru hak sedap ni. Jadi kita ada lagi ke anu. Ada gapo? Tahu nak dengar suara hak ngaji hak sedap.
Lepas tu Tok Guru pun baca. Ustaz kita usaha itu di Lubuk baca ya tu. Ya tu ning dalam kat ne dah ning tak apalah. Babo nak baca. Fatihah kat ne dak dengar ning. Sekolah ilmu babo duduk. Duduk beramah. Lepas tu boya baca lagi tu puas lagi nak sedap lagi. Habis ane tanya Tok Guru Mekah hak sorok. Ya. Hak tua tu nama-nama. Ane duk cari nama tak ingat nama dia. Mana ada kecek ngayah mak ada ke? Nak Tok Guru Mekah tak baru terdengar suara si wasa setengah. Saya Yusuf. Tak nak cerita nak royak tu. Saya Yusuf. Bukan. Tok Guru Mekah dia ada email Mekah dia Mekah. Oh, dia email Mekah. Tak apalah. Lepas tu buat tanya nah. Nak tanya belah mana tak tahu tu Mekah tu. Tu email Mekah Tok Guru wasa pengabarokat tu. Tak apalah berdoa dengan Allah SWT lah seneh. Deh. Minta berkat dia, berkat pas kita. InsyaAllah deh. Lagi nak tanya soalan. Lepas tu kita ni maaf lah kada kalau ya tak maaf lagi nak apa. Tak apa tu yang lebih mengetahui. Habis cop. Deh. Tak apa lah bagi lain kecek pula apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ni yang paling berkat ni kecek buku doa, buku apa tu. Dah molek deh. Pakat hadap pergi kepada syurga molek. Jangan hadap pada neraka tu tak molek deh. Asal rezeki minta ujar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, apa khabar di pagi limu ni? Weh, Alhamdulillah pagi. Lepas tu ada apa pagi limu ni? Nak suruh ajak mak pagi. Molek. Tunggu ajak mak ngajar. Kita tak. InsyaAllah. Kalau tu ya. Ya, terima kasih. InsyaAllah. Kita buah keruh, ambil jernih. Buah hati cuci tak apa. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni modal pertama. Dan dosa pertama duduk di hati. Iaitu hasad deki. Sebagaimana telah contoh teladan, Iblis hasad deki dengan tu ada. Itu dia. Dosa besar ni. Lalu tu sedang mengajar mati sekalian, kita pakat fikir satu telefon lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka peluang molek ni. Pagi ni ayah mak berenah molek. Kena berenah sokmo, bahasa dia. Lah tu tapi kita nak sama ayah mak pula. Ayah mak berenah dah, lepas tu kita nak sama-sama kita tu fikir hati kita pun nak berenah hati lah. Nak cara rupa nasihat. Kalau tutup kampung tak ada kira lah mana-mana tu. Untuk ngaji mana tu reti. Ya. Ni kita nak takir orang reti. Ayah mak tak reti tu benar ya tak reti deh. Ya. Mikir lah nak buat satu-satu ukago tu. Ya berkata kita ni umat Islam. Ni dah duk jadi kalau aku siapa ni. Masalah apa tu umat Islam ni. Orang buta nak suka. Mereka ada gomo sama sendiri. Mereka ada gomo sama sendiri. Walau duk. Tak ada kira memang ayam mak kita atau kita nak sakit deh. Ya. Tak ada kira walau duk dari mana-mana pun. Kita kena khabar deh lah. Ya. Tu. Mulai. Paling penyakit COVID. Semua tu duk dapat dari luar. Kita sampai dari luar yang masuk dari kita lah. Jangan kita buat untuk rakyat. Dia suruh mikir, bukan suruh beramal. Yalah. Kena berpihak tu deh. Suruh mikir. Suruh sampai kok panuk deh. Ya. Datuk panuk. Nak sampai kok tak sampai kok nayut. Nak uyuk kecek dengan pengurus sepatu. Atau nak uyuk ke sekolah yang kita tengah hayat detik. Jadi kita ni tak ada suara lain ke kita tu dah buat. Ya. Nyakit lain tak ada banyak kali. Berapa nombor je nabi. Mungkin tak tahu. Ya. Tapi apa kita nak takir ni. Molek dah. Lepas tu ayah mak belum sampai-sampai kata. Ini siapa belakang dah ni. Yang mau pada dengar. InsyaAllah. Sampai besar dah. Untuk bunuh orang Islam kita ni. Ya. Mata gelak pun jangan dek gelak sampai ke hati je deh. Jangan dek. Orang nak makan kaji tu kena besar kata. Banyak orang Islam kita nak. Ya. Kita betul kerana benar, takut kerana salah. Kita berkecak semua. Biarlah. Biarlah. Demo tak. Ayah mak. Orang duk tadi tak ada siap. Ayah mak ni mana tu bupati rakyat kampung. Ya, alhamdulillah. Duk tadi mana-mana tu rakyat kampung
Mula tu sakit tu tak lalu. Alhamdulillah. Jangan khabar tak pakai demo. Okey doktor saya kena hidup kena raya ayam mak. Yo, insya-Allah. Pakak-pakak deh. Pakak-pakak. Ni kalau raya tu anak kecil mula tu tak dengar. Orang dengar dia. Apa buat tu? Tak ada apa yang maaf. Terima kasih. Yo, ayuh mak jumpa belakang dah. Kak dah laku. Terima kasih. Assalamualaikum. Iaitu satu show tak lain tak bukan hidayat daripada Allah SWT. Dia di pagi di mudi ni. Kalau pakak mikir lagu ni belakang, insya-Allah Tuhan akan terimakan doa-doa kita, akan beri keselamatan di kawasan tempat kita ni dan seluruh dunia. Beri jadi selamat deh. Minta benar-benar bahaya tu, minta Tuhan pelaknak giwa habis. Sebagaimana yang mana telah berita semalam, tengok semalam Allah. Apa bukit bernama tak tahu di India, Pakistan mana. Deh. Kata hutuh deh. Gergun dengan habis orang mati gelar. 4,500 orang mati. Deh. Kerana hujan, basuh dengan hujan. Bukit ni hutuh dengan hujan, tak ada dengan kereta nyodok-dok. Satu telefon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik ayam baik. Batu ada gapo pagi ni? Ada gapo. Lama dah dok. Telefon juga ayam baik. Tak ada boleh. Tak apa. Alhamdulillah. Jangan tanya mama tu. Lagu mana dah 2-3-4 malam ni puting gagi tu ni serah pada Tuhan. Tak apalah. Minta doa dengan Tuhan lah. Selamat ayam mak deh. Letihnya pagi-pagi. Yalah, ayam mak pun main dia bagi ilmu sikit-sikit ni. Dia boleh ubah hidayat kita ni. Dia menyakit pukul 1 malam. Pukul 1 malam jadi. Dia kata nak gila Zerah ni. Dari lalu ni ayam mak. Ya, tak apa. Apa khabar di lalu tu? Khabar baik. Hujan lebat ayam mak weh. Hujan lebat, rahmat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada pihak lalu deh. Terima kasih. Jadi dia kita lagi pada musibah ujian tu tak boleh. Dia nak lari daripada musibah, nak lari tak boleh. Kita kena berdamping diri dengan Allah SWT. Semua kuasa Allah. Tuhan tak boleh jadi, tak jadi. Tuhan nak wisiar. Tuhan nak apa? Cuma kita ikhtiar usaha dengan doa-doa. Itulah yang paling penting deh. Satu telefon dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Mak khabar baik. Ya. Mak ada orang dia dulu tu dia satu potong dia dah. Gana tak cakap. Cakap sikit. Dulu tu dia tak ada. Dulu tu dia orang fikir. Lepas tu dia masuk tajuk. Masuk Islam. Lepas tu dia masuk dia klik mula. Mertak klik. Ada belang kita. Anak dia duk jumpa kapal tu. Lagu mana yang mak? Tak molek mana? Tak. Ayah ambil berenang tu mai dua anak dia berenang. Dia anak dia tu. Dia anak dia tu. Anak dia ada Islam lagi lah. Anak dia ada Islam lagi. Lepas tu pak dia ada mari lagi. Mak dia. Mak dia lah dia mari lagi. Dia peluk belangan anak dia ni. Kena beringat sikit weh. Dia ada contoh teladan sana itu. Contoh teladan sana itu, apabila lelaki mati, mak duk pegang ya dia ahlah-ahlah ni jadi share habis. Ni saya kita benar kita ni kena jaga. Ada lah tak. Mak aja. Tak apalah, serah pada Allah pakai berdoa video masuk ke email deh. Kuat ke email. Yang dua kali lah dia tu dah mula dia kan. Gambar lain, lepas tu masuk lagi, lepas tu masuk sikit mula peluk. Tak apa. Tapi anak dia ada Islam lagi, tak apa. Kita duk jual. Kita nasihat lah kan anak dia tu, gitulah. Kita jual tu kita beli hot dia.
Tak ada ha, tak ada ha. Tu tak ada ha. Tak ada. Ya, tak ada apalah. Pakai berdoa deh, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni satu daripada komen mari kata daripada Arya Sameh deh. Salam ayah mak, selamat pagi. Alhamdulillah. Kap rezeki ti Allah. Ti song mop hai kap bauทุกๆคนก็ให้อายะดูแลสุขภาพให้สดใสสดชื่นตลอดไปนะคะจากกลกาเวอามีนยารับบal alamin. Terima kasih. Lepas tu satu telefon dia nang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar tu? Baik. Ada gapo pagi ni? Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Baju hak makan semua ketik-ketik sikit-sikit kita pakai boleh tak? Makan sumuk. Ya. Ketik sumuk eh. Ya. Tak ada apa pakai WhatsApp. Oh, boleh pakai lah. Dia duduk itu sangat dia kata tikus tu. Ya. Tak apalah, terima kasih. Patut ada apa lagi? Tak ada apa lah. Pakai WhatsApp tak apa deh. Assalamualaikum. Salam. Lepas ni daripada masa pun tak banyak dah ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mak. Weh. Gege ni. Buah. Gege ni. Mari dibuah. Gege. Gege buah lah. Ya Allah. Ada gapo pagi ni? Ya, Mak. Kita beli kambing. Apa? Pak kambing harus cuai pego, ikut makan, ikut itu. Kalau kita beli acara siapa tak? Siapa tak ada ha. Oh, tu. Dia kambing ni hak dia nu, dia kena tanggung. Dia bawa kambing ni, dia makan barang dia mu. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia buku wak pahala wak gapo san itu. Dia kadang-kala dia kait mari, kadang-kala dia suku dah. Tidak. Apabila kita pergi jual beli, akak jual beli kita dah. Hak dia. Dah. Lalu tu sudah mengenai mati sikit yang kena pakai hukum fiqh dan kita suluh dengan diri kita sendirilah. Apa yang sesuai saat ni, apa yang tak sesuai saat itu, kita minta jauh. Dah. Tak lain tak bukan dengan perasaan kita sendiri. Kerana kita tahu masin ke manis, pedah ke, tawar ke, sudah di lidah kita. Lepas tu tak ada telefon tu. Ni saya telefon tangan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kau tak yang mak weh. Wasa letih duk tu tak lekat boleh lekat dalam kau dah. Jadi kau tu. Tak apa. Ingat apa tanya. Tak apa nak tanya ni. Tanya ke apa? Pagi usaha duk mari gerak kita. Kemudian itu rasa nak apa dah? Ya. Nak bat tanakan ada yang mak lah skoda nak wi. Tak apa Apa hawi di rano nya. Skoda hok demo nak wi bakat baru ni bunyi demo tak tanya dah tak ya mak. Tak apalah. Dah. Lah bat tanakan di rano nya. Nak gigi payah kita tua bah ni. Tak ya mak duduk mengajar dengan bak semaya lagi gapo lagi gerak bangun tu satu tu dah. Wah 50 kok mai gerak tak mari gerak ni. Allah. Mai gerak tak mari. Ya dulu itu aja mak dia gerak halus-halus dah di kawasan di Jammu ya. Di masjid tiap-tiap di hari bangun di palung dia gaya halus-halus.
Dah 2 kali dah dia minta tak payah mak ni. Bang mari tua ni gerak seluruh dunia. Tu dia. Inilah. Kita ke tua ni nak pergi belajar pun ada hak tak agama. Mak mari gerak lagi dak ajar lagi semaya apa. Tua-tua bukan dah reti tua dulu itu. Semaya pun tak betul. Ke semaya. Mak dia mari gerak. Nak kena pagi usaha tinggal mak uwa. Ya. Ya kewajipan kita. Tak itu soal jawab di akhirat tu. Tak belah. Akhirat lagi. Tak ayah mak ni. Ada ilmu tak oyak demo. Kena soal situ. Sampai itu kita semua pun kena tanggungjawab belaka. Kalau kita tak oyak demo boleh dari mudah tak oyak tak lari demo. Kena tanggungjawab di akhirat tu. Ya mak we di Rano, itu tenakannya di Rano. Demo suka nak we bukan nak yang mak ambil batin mau hidup minta lah apa mau demo. Ada. Tak apa nanti. Tak tahu juga. Tak ada buk dah, tak ada nak tahu nak tak ingat nama dia. Tu. Bismillah tak ya mak. Kau bismillah insya-Allah. Tak cadar dah. Pas nak tu tanya pula lama tak ya mak tak gamuk pula nak insya-Allah. InsyaAllah tak apa. So, alhamdulillah tak payah mak tu. Tak payah nak lekat ni tengok ni. Kenalin tua-tua, lekat dah kenalin tua-tua pula dah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Minta selamatlah mak Allah tu. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Begitulah sidang mengajar dan hormati sekalian. Alhamdulillah. Lepas tu mari daripada Fran Darawi deh. Baik situ pula. Assalamualaikum ayah mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek tuk tan. Neh. Lek tuk tan. Tifang rekan. Alhamdulillah rezeki rezeki minallah กับลมหายใจอีกครั้งหนึ่งขอดุอาให้อายะมะครอบครัวและเพื่อนๆทุกคนและท่านผู้ฟังทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปจากการรออามีนya rabbal alamin. Ya terima kasih. Lepas tu satu telefon akhir deh. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak gitu ni Cak Ayah mak ni. Ya boleh dah tak apalah nak kata gapo kata. Sakit gapo rutin ayah mak tu. Bagi kau ni mai ada sedia buat dah modal patu mai hak dia pula. Tak apa. Kita boleh doa dengan Tuhan. Sakit gapo cimanis gapo. Kecil manis suku hak mari mendatai jalan lidah tak jalan lidah suku. Bergelepar penuh padai. Capi sendiri tadi. Tak ada apa. 2-3 malam dah jadi. Tak apa. Boleh kita tinggal. Ya, kat yang mak yang tanya tu lah kita. Kita kena yakin dengan Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah sebagai yang terakhir. Lepas tu masa kita pun dekat sangat dah nak habis masa. Ada salah silih ke apa, maaf pada ayah mak banyak-banyak. Bakal-bakal berdoa. Kerana doa